seperti mana yang kita tahu, so temu bual ni antara satu interaksi daripada seorang dengan orang yang lain ataupun lebih daripada dua orang lah. So memberi tumpuan kepada pengumpulan maklumat ataupun menentukan tindakan, dan juga temu bual biasanya dijalankan untuk memperolehi maklumat daripada seseorang. So kemahiran-kemahiran yang perlu yang ada semasa temu bual adalah mendengar, memahami, memerhati dan juga meyakinkan responden. So empat elemen ni adalah pentinglah dalam segi temu bual kita sebagai community health workers ataupun pengumpul data juga sekali. So empat elemen ni sangat pentinglah bagi mereka, iaitu kita kena dengarlah dengan teliti soalan dan juga jawapan yang diberikan oleh responden, dan juga kita perlu memahamilah setiap jawapan ataupun respon daripada responden tersebut. Dan kita juga ada share screen ke? Oh, sebab tak keluar. Terlupa laju. Sorry. Sama. Sekejap mana ni? Okey. Okey, nampak ke? Sorry semua. Terima kasih Dr. Amy. Dah nampak? Sekarang? Okey. Dah nampak. Okey, so Rafi teruskan Okey, so Rafi ulang semula. So kemahiran temu bual ada 4 elemen. Ada first adalah mendengar, memahami, memerhati dan juga meyakinkan responden. So 4 elemen ini sangat pentinglah untuk semua aspek dari segi aspek untuk menjadi seorang penemu bual yang baiklah. So mendengar, memahami, memerhati dan juga meyakinkan responden. So seterusnya adalah Okey, so semasa kita membuat panggilan, so maybe akan adalah ataupun rejection ataupun penolakan daripada responden. So disebabkan itu kita tidak maulah kita korang ataupun akak-akak semua demotivate ataupun rasa putus asa. So antara cara-cara untuk memotivasikan diri, so first adalah bersemangat, berfikiran positif, dan juga persiapan dari segi mental dan fizikal adalah amat pentinglah sebelum kita memulakan sesuatu perkara lah, terutamanya untuk sebelum start phone call lah. Dan juga bersabar, also jangan berputus asa, selalu mendekatkan diri dengan orang positif dan mengukuhkan sikap percaya diri dan juga membuat persiapan untuk sebarang soalan. So paling mudah adalah kita share dengan orang yang kita rapat dengan kita ataupun orang sebelah kita yang kita rasa kita boleh share ataupun minta advice daripada dia macam mana cara untuk atasi masalah ni ataupun atasi masalah tu semasa kita join program ni, ataupun mungkin juga tidak mungkin juga di luar projek ini, maksudnya kehidupan sehari-harian pun perlukan seseorang ataupun perlukan diri kita untuk memotivasikan diri sendirilah. Okay, so kejap So komunikasi. So apa yang kita dengar, tone suara, kejelasan suara, ekspresi lisan, dan apa yang kita rasa atau kita lihat, ekspresi wajah ataupun pakaian, penampilan, yang ini semasa face to face lah, tapi sekarang kita buat phone call nanti. So kita lebih fokus kepada tone suara, kejelasan suara dan ekspresi lisan lah. So means semasa kita membuat panggilan tu, so tone suara kita juga memainkan peranan dan juga mungkin akan lebih memberi kelebihan untuk meyakinkan responden untuk menyertai program kita. So sebagai contoh, macam kalau kita bad mood ataupun kita nak tak nak je layan responden, then responden mungkin akan tidak berminatlah untuk untuk menyertai kajian kita. So amat pentinglah tone suara dan juga kejelasan suara dan juga penerangan mengenai projek tu.
Okay, so komunikasi secara lisan dan juga bukan lisan. So komunikasi lisan ni secara menggunakan lisan menggunakan suara, manakala komunikasi bukan lisan memerlukan fizikal ataupun bahasa tubuh. Tapi oleh sebabkan kita menggunakan phone call untuk projek kajian ni ataupun program ni, so kita lebih kepada komunikasi secara lisan. Okay, so Rafi tak akan tekankan mengenai bahasa tubuh sebab kita tak kita by phone call, so bahasa tubuh ataupun komunikasi bukan lisan tidak ditekankan lah. So yang ni Rafi abaikan saja. Yang ni untuk lebih kepada temu bual secara bersemuka. So ini untuk pengetahuan korang sajalah. So ini masalah komunikasi. So maybe semasa phone call nanti tidak akan mendengar dengan baik. Then menggunakan istilah teknikal ataupun saintifik ataupun theoretical yang tidak dipahami oleh responden. So di sini kita diperlukan untuk translate ataupun ubah ayat tu as long as dia tak lari maksud. Maksudnya yang mudah dipahami ataupun orang panggil bahasa kampung. Semasa kita buat panggilan telefon tu lah. So biasanya responden ataupun community lebih sukalah kalau kita gunakan bahasa-bahasa macam campur sikit, macam kampung sikit. Okay, agak akan menarik perhatian mereka lah. Dan bercakap terlalu laju ataupun terlalu perlahan akan menimbulkan masalah komunikasi dan kurang perhatian ataupun tidak alert lah ataupun tidak fokus kepada perbualan dengan responden. Dan bercakap dalam keadaan sekeliling yang bising. So sebelum membuat panggilan tu saya ingatkan pada semua dan juga diri saya untuk pastikan cari kawasan yang senyap lah ataupun selesa sebelum membuat panggilan. So agak memudahkan nanti untuk semasa call responden itu. Dan tidak terlalu banyak merengek ataupun merungut ataupun mengeluh. So yang ni antara masalah-masalah komunikasi lah yang mungkin akan timbul. So konflik ataupun konflik yang mungkin berlaku semasa temu bual. So maybe responden waktu first call kita call, then responden kata okay, saya free tengah hari, saya tengah masak pagi ni untuk sarapan. Then awak call tengah hari lah. Then bila kita call tengah hari, then responden tu akan tidak akan call ataupun dia reject call. So yang tu biasa berlaku, itu normal, biasa. So sebab tu kita perlukan, kita kena sediakan mental dan fizikal kita, dari segi mental kena kuat lah. So nak tak nak kita kena hadapi jugalah. Then contoh macam membatalkan, contoh responden dia membatalkan temu janji. So apa yang kita perlu buat, so kita maybe akan hantar WhatsApp ataupun chat ataupun message kepada beliau yang kalau ada free, ada masa, boleh tolong inform dan kita akan call semula. Kalau dia tak angkat waktu temu janji yang kita telah tetapkan, ataupun dia telah tetapkan tapi dia tak angkat dan kita call dia tak angkat, dan kita akan tinggalkan message lah ataupun WhatsApp. Kalau still dia tak angkat, so tak ada paksaan lah. So kita claim itu sebagai tiada respon lah, tidak memberi respon ataupun tidak memberi kerjasama. Okey, seterusnya adalah responden menangguh sesi temu bual. So yang ni okey. So apa yang kita perlu buat adalah cari masa yang sesuai responden ataupun bila responden free untuk bercakap dengan kita ataupun luangkan masa dengan kita. So yang tu kita kena book appointment lah. Maksudnya kena set appointment dan bila dah sampai waktu temu janji tu, so diminta semua pastikan call lah. Dan kalau tak call macam Rafi cakap sebelum ni, then hantar message. Kalau tak ada angkat juga, then kita claim sebagai reject. Okay, so responden yang telah dipilih untuk temu bual tidak bersetuju untuk terlibat dalam temu bual. So yang ni biasa, maksudnya bila kita call nama dia dah ada, dan kita call selepas tu peserta tu tidak mahu menyertai, tidak bersetuju untuk menyertai projek tu. Jadi kita try untuk convey ataupun yakinkan ataupun gunakan ayat-ayat macam memujuk atau kira memujuk lah. Tapi kalau still juga tak nak dan kita rasa dia memang tak berminat, so jangan stres-stres, jangan buang masa, tak apa.
kita finalize saja sebagai reject. Kita tak nak korang stres sebabkan masalah-masalah tu. Tak apa. Kalau tak ada, tak perlu paksa diri. Then as long as kita dah buat semampu yang kita boleh lah. Okay. Seterusnya mungkin responden yang telah dipilih untuk temu bual hanya bersetuju untuk temu bual separuh jalan saja. Maksudnya di pertengahan kita bercakap tu dia dah tak nak ataupun dia letakkan telefon. So yang tu biasa akan berlaku, mungkin akan berlaku. So persediaan mental tu kena kuatlah kali tu. Tapi jangan risau, untuk masalah macam tu just inform saja kepada saya ataupun Dr. Amy dekat dalam grup nanti. Then kita akan bagi jalan ataupun cara untuk nak atasi masalah itulah. Sama ada maybe kita tak akan call ataupun maybe kita akan tinggalkan pesanan kepada responden berkenaan. Kalau still tak ada respon dan tak berminat, then kita sama juga kita akan claim ataupun finalize status tu sebagai tidak berminat lah, responden tidak berminat untuk menyertai. Okey, kedua adalah responden dipengaruhi oleh orang lain. So yang ni biasa juga berlaku sepanjang saya bekerja dengan Siko. So bila mana kita mau buat panggilan telefon, so kadang-kadang ialah mereka bila kita telefon dan sebelah mereka mungkin ada pakcik, makcik ataupun anak ataupun jiran mereka tengah berkumpul. Dan bila kita call, then mereka akan bagi tahu, tak yalah kan. Letak telefon, scam. So itu biasa berlaku. So peranan kita hanya penting adalah terangkan secara jelas dan sedaya upayalah. Kalau still juga tak boleh dan still juga dia terpengaruh dengan orang lain, so tak apa, kita minta maaf pada dia dan kita tamatkan panggilan. Okey, so saya rasa sekejap sebab kita tak banyak masa, jadi Rafi akan Rafi nak saya pasang apa-apa? Audio you ke? Okey, saya rasa boleh juga Doktor. So untuk penerangan tu nanti kita akan lagi detail lah sebelum official start. Rafi akan go through in detail lah pada semua dan bagi penerangan yang lagi lanjut lah mengenai cara-cara temu bual. Yang ni secara general saja. So selepas ni Rafi akan minta Dr. Amy untuk sharekan satu perbualan projek yang telah kita jalankan. So untuk korang punya ataupun untuk akak-akak semua punya macam dekat dengan pengetahuan lah. Binti Hanafi. Siapa ni? Minta maaf Cik, saya Faiz daripada Siko Monash University. Yang sebelum ni kita pernah datang rumah Cik, kita buat batik. Ayolah tu jangan ingat dah. Okey Cik, ada masa tak untuk kita berbual kejap? Pakcik tak ada rumah. Apa dia? Pakcik tak ada rumah. Makcik kat mana ni? Pakcik dekat Labis. Oh, tapi makcik memang masih duduk dekat area Keperi lagi kan? Memang ada situ Makcik gimana nak sedang kat Labis. Oh, okey. Tapi untuk kali ni Cik, kita tak boleh datang ke rumah lah untuk buat kajian kali ni. Kali ni kita buat kajian melalui telefon je. Ada masa sekejap tak Cik? Oh, yoga. Boleh lah. Ada masa boleh lah. Boleh Telefon boleh. Apa? Nak tanya apa tu? Okey. Sekejap, untuk kali ni kita ada kajian barulah Cik. Ini berkaitan dengan kekal aktif di rumah, kesan daripada wabak COVID lah. Okey, untuk pengetahuan Cik, kita Siko biasanya buat kajian rumah ke rumah kan. Okey, bagi menjaga dan mengelakkan penularan COVID, kami hanya menjalankan temu bual melalui telefon sajalah buat masa sekarang. Okey, untuk tujuan kali ni kita nak kenal pastilah kelaziman gejala, langkah pencegahan yang diambil, lepas tu kesan daripada PKP, lepas tu kita nak tengok perubahan aktiviti fizikal di kalangan masyarakat bermula PKP sejak 18 Mac hinggalah sekarang. Okey, so sebelum saya teruskan, okey, untuk kajian ni kita mengambil masa dalam 20 hingga 30 minit lah Cik Okey, macam saya kumpulkan tadi nama Cik Pasha binti Hanafi. Okey, masih tinggal di Mukim Kemeri. Okey, Doktor. Okey. Okey, Doktor. Okey, saya stop. Boleh off kan. So
Okay. So apa yang so agak menarik tadi audio tadi. So untuk semua untuk akak-akak, so apa yang akak-akak rasa, apa pendapat akak mengenai perbualan panggilan melalui telefon tadi? Ada siapa boleh bagi pendapat ataupun apa pemerhatian akak-akak semua? Kak Rahimah Kak Imah silakan. Bagi akak macam tu macam mudah lah sebab Cik Rafi dah pergi interview dia awal-awal kan. Masalahnya betul. Besok kita ni responden ni kita tak pernah jumpa, tak pernah banci dia kan. Yang perbualan tadi tu. Okey, betul. Itu je lah pendapat akak. Okey, terima kasih Akak Rahimah. So untuk senarai nama untuk program ni nanti, so yang tu semua kita dah pernah lawati dah sebelum ni. Kita pernah call dah sebelum ni. Maksudnya staff Stiko dah pernah call. Jadi mereka tahu kalau kita dah terangkan kita community health workers ataupun pekerja kesihatan komuniti daripada Stiko, so mereka akan dah dapat gambaran dah. Majoriti mereka akan dapat, majoriti mereka dah kenal dah tentang Stiko. So senarai nama yang akan menyertai projek kajian ni ataupun yang akan akak-akak semua course kemudian nanti adalah peserta yang telah menyertai projek kajian-kajian Stiko sebelum-sebelum ni. So macam tu. Okey, terima kasih Kak Rahimah. Saya tambah sikit ya. Okey, so saya Sikit je sebelum saya kena minta Cik Rafi untuk tamatkan ceramah. Okey, untuk Puan Rahimah, dalam kajian kita ni sebenarnya kita mengikut satu syarat ya, kalau boleh kita nak supaya petugas kesihatan kita kurang ada perhubungan sebelum bermulanya kajian. Jadi kita nak tengok sekiranya kita latih petugas kesihatan komuniti dengan cara yang betul, walaupun kita bermula sebagai orang asing, apabila kita bercakap melalui telefon, kita berjaya meyakinkan orang asing itu menjadi seorang peminat ataupun berminat untuk pergi membuat saringan kanser payudara dan mempercayai kebolehan petugas kesihatan komuniti ni walaupun bermula secara asing. Jadi itulah sebabnya kita tidaklah orang kata apa kena mewajibkan petugas kesihatan dah pernah approach dulu peserta kajian ni, tak. Walaupun kita tak kenal, kita mengharapkan dengannya adanya latihan yang mencukupi, petugas kita cukup yakin dan cukup berkemampuan untuk memberi pengetahuan yang baguslah sehingga orang asing pun boleh percaya kita. Macam mana Puan Rahimah? Boleh ya? InsyaAllah boleh. Alhamdulillah, saya harap semangat ni akan berterusan dah. InsyaAllah. Okey, Encik Rafi. Okey, terima kasih Puan Rahimah dan juga Dr. Amy. So dengan itu saya Rafi akhirlah untuk agenda pertama saya. So saya serahkan kepada Dr. Amy semulalah. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak Encik Rafi. Memandangkan kita terlajak sikit masa, saya mohon maaf kepada Dr. Sofiani yang sudah pun menunggu dalam kelas. Okey, saya perkenalkan dulu penceramah kedua kita. Kita sangat bertuah ya kerana Dr. Nur Sofiani, Diana binti Yusof sudi ya untuk memberikan ceramah pada malam ini. Okey, sedikit pengenalan tentang diri Dr. Sofiani. Asal Dr. Sofiani adalah daripada Kota Kinabalu, Sabah. Latar belakang pendidikan Dr. Sofiani adalah pemegang ijazah perubatan daripada Monash University Malaysia, Melbourne pada tahun 2006, mempunyai Masters in Public Health dan Doctorate in Public Health daripada Universiti Malaya. Pengalaman Dr. Sofiani dalam bidang kesihatan, beliau bertugas dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sejak tahun 2007 lagi.
melengkapkan internship di Hospital Selayang dan kemudian bertugas di Klinik Kesihatan Batu 14 Puchong dan Klinik Desa Batu 13 Puchong. Pengalaman kerja Dr. Sufiani kebanyakannya di peringkat daerah, pernah bertugas di Pejabat Kesihatan Daerah Petaling, Daerah Sepang dan sekarang bertugas di Pejabat Kesihatan Daerah Putrajaya. Dr. Sufiani mengetuai Technical Working Group untuk akreditasi klinik kesihatan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk Jabatan Kesihatan Negeri. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Sufiani yang akan memberikan ceramah yang bertajuk stigma dan kekangan dalam kanser payudara. Dipersilakan Doktor. Okey Dr. Amin, sebab ni pun Assalamualaikum ya, selamat malam semua. Ni pun first time saya try nak share screen ni. Selalunya pegawai saya yang tolong. So saya cuba dulu ya. Ataupun mungkin Dr. Okey, Dr. Amin dah bukakan ya. Okey. Alright, so thank you Dr. Amin for the kind introduction. So saya rasa saya speaker telas ya untuk malam ni. So saya akan cuba buat sesi ni sependek lah, concise as possible, dan jika ada apa-apa soalan boleh tanya lah. Okay, next slide. Dr. Amy akan scrollkan ke? Boleh next slide. Okay, so boleh nampak ya. So slide saya dalam bahasa Inggeris, tapi more than welcome untuk tanya saya. Saya cuba nak present jugalah dalam bahasa Melayu ya. Kalau ada apa-apa yang tak faham boleh tanya. Okay, so basically kita tahulah ya situasi terkini breast cancer di seluruh dunia. Sebenarnya dulu kanser paru-paru yang first ya, tapi sekarang kanser payudara dah jadi the leading lah cause of cancer worldwide, dan dia adalah juga top 5 lah dari segi cause of mortality lah worldwide. Okay. Maaf mengganggu Dr. Sufiani, audio tak berapa jelas daripada tadi. Dalam chat ada yang beritahu. Boleh mungkin ada yang boleh kuatkan ke daripada pihak Dr. Sufiani? Sekejap ya, saya cuba. Okay. Hello, testing. Dengar? Masih belum jelas. Tak jelas Okey, sekejap ya. Masih tak jelas ya? Masih belum jelas, sangat sayup-sayup. Oh, okey. Sorry, boleh dengar ke sekarang? Ya, sekarang dah jelas dah Doktor. Okay, minta maaf sangat-sangat. Sorry, saya pun tak realise. Thank you Dr. Amy. Okay, so saya skip lah. Okay, so kita tahu risiko kita 1 in 30 lah in Malaysia women ni akan dapat ada risiko untuk develop breast cancer lah sepanjang hidup kita. But the good news is that banyak negara dan juga kajian lah yang telah menunjukkan that actually there is a 90% or more survival rate ya untuk pejuang-pejuang kanser payudara sekiranya mereka detect lebih awal ya. So pengesanan awal ni actually increase your chances of survival very good lah. Okay, so next slide. Okay, so dekat Malaysia kita ada clinical breast examination. Saya rasa semua pun dah tahu ni biasanya kita jalankan opportunistic sebenarnya ya di klinik-klinik kesihatan, klinik-klinik desa, biasa di kalangan ibu-ibu yang hamil lah ya. Dan kita juga ada program mammogram di kebanyakan hospital-hospital utama di Malaysia ni, dan juga dari segi breast ultrasound lah untuk pesakit yang muda. So next slide Dr. Amy, thank you. Ini sebenarnya slide dari Dr. Nur Salihah lah. Beliau adalah pengarah bahagian kawalan kanser di MOH ya. So actually cabaran utama lah dari segi pencegahan dan kawalan kanser ya, khususnya saringan kanser payudara ni adalah in terms aspect knowledge lah ya, pengetahuan. So kita ada isu kita adalah kita perlu memberikan pengetahuan yang secukupnya
Tapi kita juga perlu tahulah adakah pengetahuan yang kita berikan tu dapat difahami dengan jelas oleh public, ya, oleh orang awam masyarakat kita di Malaysia ni, dan adakah ia translated into practice lah. Maksudnya kita tahu kalau masyarakat kita well versed, ya, ataupun mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kanser ni, kita akan dapati sambutan ataupun participation di dalam program-program saringan, ya, khususnya program saringan untuk kanser payudara lebih baik. Ya, saya rasa untuk puan-puan yang mungkin pada awal tahun 2000 ni, ya, yang dah kerja lama, mungkin lebih lama dari saya, akan ingat dulu kita pernah ada program outreach mammogram, ya, di Malaysia. Tetapi ya, sad to say memang ketika itu memang dia punya participation is very poor, ya, less than 40%. So we decided to stop it lah, ya, walaupun program tu saya rasa yearly or 2 yearly kita buat, ya. So kita decide to stop it because memang participation dia sangat poor, ya. So itu antara cabaran utamalah untuk program saringan kesihatan, khususnya saringan kanser payudara di Malaysia. So kalau kita tengok next slide, Dr. Amy. Okay, so kalau kita lihat ini sebenarnya world map lah, ya. Saya rasa mungkin ada beberapa penceramah yang dah beri, ya. Kalau kita lihat yang color yang gelap tersebut, ya. So color yang gelap ni adalah negara-negara yang mempunyai kadar insiden kanser payudara yang tinggi. So kalau kita dapati kebanyakan negara ni adalah negara membangun, ya, tuan-tuan dan puan-puan. So dia negara seperti US, UK, ya, kat bawah tu Australia, ya, Japan, ya. So mereka mempunyai kadar insiden kanser payudara yang sangat tinggi. Okay, tapi kalau kita tengok next slide, okay, kadar kematian tu di negara-negara membangun tadi tak sama. Maksudnya kadar kematian di negara membangun tu lebih rendah, ya, as compared to negara yang kita panggil lower atau middle income countries lah, macam negara-negara benua Afrika, ya, beberapa negara di Afrika, beberapa negara Middle Eastern, ya, negara-negara Arab, dan apa ni, surprisingly Malaysia, ya. So tengok kan, negara kita Malaysia color gelap kan, kita mempunyai kadar kematian yang almost among the highest, ya, among the world. Okay, so next slide, Dr. Amin. Jadi kalau kita tengok compare kita dengan negara-negara benua Asia yang lain, kat mana kita? Okay, so kadar incidence kita not that bad lah, ya, kalau kita tengok yang breast, ya. Yang ini atas ni Asia, yang di bawah ni adalah Malaysia. So kalau kita lihat sebenarnya kadar incidence tu tidak banyak perbezaan, tetapi kadar mortality tu, kadar kematian tu, ya, adalah lebih tinggi, malah even double the rate of Asia, ya. Rate of Asia 11.9 per 100,000, kita 20.7 per 100,000, ya. Okay, and then next slide. Okay, dan kita tahu National Cancer Registry Report ni adalah satu report lah yang dikeluarkan oleh National Cancer Registry setiap 5 tahun. Kita dapati dalam laporan tu, okay, risiko breast cancer paling tinggi China, ya, diikuti dengan India dan Melayu, ya, dan hampir 50%, ya, pesakit kanser yang kita detect, ya, yang dalam registry itu actually present dengan advanced stages, ya, which is stage 3 and stage 4 of the disease lah, ya. So figure atau laporan-laporan ini ia mengundang beberapa soalan lah. So satu, kenapa negara membangun dia punya kadar insiden tinggi tapi kadar kematian dia lebih rendah, ya? Dan kita negara Malaysia ni adalah sebuah negara yang kita panggil membangun juga, ya. Why can't we achieve that kind of mortality rate? Kenapa kita tak boleh nak achieve kadar kematian yang juga rendah seperti negara-negara yang tadilah, ya? Adakah kita tidak screen enough women in our community? So dan kedua, adakah bila kita buat screening ni kita tidak dapat detect mereka lebih awal? So they lose their chance to be detected much earlier dan they lose their chance to be treated much earlier. So itu adalah antara challenge kita lah di Malaysia, ya. Okay, so next slide, Dr. Amin. Okay, so kajian dan report-report ini menunjukkan yang memang ada perbezaan, ya, kita panggil disparities atau inequalities lah dari segi kadar incidence, ya, kadar kematian dan juga kadar sembuh kanser payudara ni di kalangan negara-negara di seluruh dunia. Tetapi kita expect we as Malaysians kita perlu lebih better than that lah, ya, sebab kita dikira negara yang membangun. Jadi kita pun harus mencapai kadar kematian yang lebih rendah seperti negara-negara yang membangun.
Jadi kebanyakan kajian ya yang dijalankan di Malaysia ya, ada banyak jurnal artikel, laporan ya, even reports dari negara-negara Asia ya yang menunjukkan memang ada kekangan lah untuk mendapat atau mendapatkan saringan kanser payudara dan seterusnya rawatan awal ya. Antaranya adalah dari segi personal lah atau individual tu sendirilah. Maksudnya dia punya persepsi dia sendiri kepada risiko sendiri untuk breast cancer ya, mungkin dia rasa dia ni tak berisiko tinggi lah, so I tak payahlah nak pergi ya, ataupun memang dia tak faham ya. In fact ada kajian ya pada I think 2018-2019 dia ada buat satu kajian di kalangan Klang Valley punya residents ya, Universiti Malaya ada buat yang actually walaupun almost 70% masyarakat di Klang Valley ni dia tahu pasal breast cancer, tapi bila nak tanya the next step kan, apakah saringan yang boleh dilakukan sekiranya kita ada gejala ataupun tanda breast cancer ni, hanya about 50 to 60 saja yang tahu. So you nampak tak, memang mungkin masyarakat kita dah aware pasal tanda-tanda breast cancer, tapi mereka tak faham what is the next step. Apa yang mereka perlu lakukan seterusnya ya bila ada gejala atau tanda-tanda ni. Dan banyak sangat-sangat juga kajian dan juga negara-negara yang report ya di mana cancer survivors kata masalah paling utama adalah financial status. Maknanya masalah kewangan ni memang menghalang mereka lah dari mendapatkan saringan awal ya. Contoh ya, semasa saya di Universiti Malaya ya, actually saya suka bila dengar sikit yang tadi Encik Rafi tu kan. Sebab qualitative research ni memang interesting. You boleh tanya banyak experience breast cancer. So actually ya, mereka ni kadang-kadang yang datang untuk mendapatkan rawatan di Klang Valley ya adalah mereka yang datang dari Ipoh, Johor, Sabah, Sarawak pun ada. Ya, sebab benda-benda tu tak ada. Treatment tu ataupun mammogram ke ataupun imaging dan sebagainya ya, treatment tu tak ada. Pakaran tu tak ada di negeri mereka masing-masing. So itu antara salah satu sebab yang menyukarkan mereka untuk mendapat saringan serta rawatan awal lah ya. Okay, so next slide Dr. Amin. Okay, so you boleh baca banyak, kita boleh baca banyak online di internet ya kalau kita baca Keratan Akhbar, tapi saya saja pull these two ya. So satu adalah keratan ni dari UAE ya, dan satu adalah keratan The Star. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok ya, dia punya tahun tu 2008 dan ini adalah latest The Star 2020. But topik dia tu masih sama, which is stigma. So a big barrier ya ataupun kekangan yang salah satu kekangan utama lah dalam saringan kanser payudara ni adalah stigma lah related to breast cancer ya. So people don't want to be associated with cancer lah. People don't want to talk about breast cancer ni, dan bila you don't want to talk about breast cancer, you memang prevent lah yourself from getting diagnosed and treated early ya. So kalau kita tengok next juga, okay, sama, ini pun dari tak silap saya dari Hong Kong ya. Okay, so dia talk about diagnosis of cancer being associated with bad luck and shame ya. Ini di kalangan ASEAN in general ya. And memang ada banyak kajian yang menunjukkan ASEAN population ni dia selalu associated cancer ni dengan shame ya, dengan bad luck lah ya. Ada banyak misconception ya. So seterusnya Dr. Amin. Okay, so stigma ni bila kita bercakap pasal cancer je, the first thing masyarakat kita akan think of is mati. You ada cancer, you akan mati. Okay, and in some culture, dia even kata cancer ni contagious, boleh berjangkit. Ya. Ada culture yang kata, contoh ya di Pakistan contohnya, ada kajian yang di kalangan pejuang kanser payudara ni, dia kata bila dia dapat diagnose kanser tu, dia punya social status dekat masyarakat dia lah, masyarakat Pakistan dia tu jatuh. Dia punya marital prospect pun turun. Maknanya orang tak nak kahwin dengan keluarga tu sebab nanti anak-anak cucu cicit dia pun dapat kanser. Okay, so in a way it's, there is a family history lah kan, trait in breast cancer, kita tahu ya. Tetapi kita juga tahu there is a lot more knowledge and evidence which show yang risk factor untuk breast cancer ni juga behavioral risk factor, dia adalah lifestyle ya. Health factors macam smoking, western diet pun menjurus kepada breast cancer ya. Okay, tetapi disebabkan stigma tu orang tak cakap pun pasal benda tu ya. Jadi bila ada stigma ni ya, breast cancer survivors ni dia rasa macam malu lah
Khususnya mereka yang ada perlu mastectomy kan, dia rasa macam badan dia dia ni bukan perempuan. Itu lagi satu. Sebab payudara kita adalah satu aset untuk perempuan. Jadi bila tak ada payudara, khususnya untuk mereka yang mastectomy, memang dia akan describe dia rasa dia bukan perempuan. Dia rasa dia bukan wanita. Ya, bukan saja cancer survivors tapi dia punya husband, partner dia kan. Okay, ada banyak reports of abandonment, women yang ostracized ataupun dipulaukan lah disebabkan diagnosis cancer ni lah, ya, kanser payudara, ya. Okay, so next slide. Di tempat kerja pun sama, okay. Pejuang kanser dia satu segan, satu lagi dia tak nak disclose dia ada kanser sebab dia tahu kalau dia disclose nanti majikan dia akan buang kerja. So macam tu sekali dia punya impact stigma dan diskriminasi lah di kalangan pejuang-pejuang kanser payudara lah. So dia orang hidup dalam secrecy, dia orang tak nak bagi tahu, tapi bukan saja tak nak bagi tahu, tak nak dapatkan rawatan juga. Okay, but the worst thing is bila you reluctant to speak about cancer, makin kita diam, makin kita sukar nak cakap, komunikasi tu lah yang macam tadi kan Dr. Amin dan Encik Rafi pun cakap komunikasi tu. Bila kita sukar untuk communicate about cancer, we are actually creating more stigma, more mystery surrounding cancer tu, di kalangan kita punya population. Okay, so next. And bukan saja dari itulah, saya rasa rata-rata pun tahu di zaman COVID-19 ni apa sajalah non-essential services, jangan cakap pasal MCO lah. Semua services termasuk non-essential, cancer surveillance, contohnya staging, pergi mammogram, pergi MRI, semua di cancel, postpone, delayed. And it's not just in Malaysia, malah di seluruh dunia, negara-negara seperti Taiwan, Canada, Singapura pun cakap benda yang sama. Tetapi siapa yang paling terkesan adalah mereka yang underprivileged groups lah. Contohnya mereka yang tadi yang saya sebutkan yang tinggal di luar bandar, mereka yang mempunyai masalah kewangan. So sebelum COVID pun dah ada kekangan tu, apatah lagi semasa COVID. So dia punya barriers tu more enhanced, more pronounced, sukar untuk mereka mendapatkan saringan dan rawatan awal, Okay, so next slide. So kita dah sebutkan tadilah, ada beberapa impact lah. Kenapa kita perlu atasi lah kekangan, barriers and stigma in this breast cancer ni. Satu adalah kita tak nak mereka datang lewat. Okay. Sebab kita dah banyak experience, bukan saja di Malaysia tetapi di semua negara-negara ada mengatakan yang bukan saja mereka ni present lewat, mereka present dengan advanced stage. Stage 3, stage 4. Yang mana rawatan tu tak banyak available, dan kalau ada pun rawatan, kemungkinan rawatan tu very expensive. Contohnya Herceptin, okay, yang benda yang almost 7K tak silap saya kan. Okay, so ini increase dia punya masalah kewangan, dan bila dia ada masalah kewangan, lagilah dia tak nak continue dengan care dia. Itu masalah kita lagi satu di Malaysia. Bukan saja kita ada masalah dari segi patient tu nak engage, nak pergi mendapatkan saringan. Bila dia dah disaring, okay, katalah you stage 1 and stage 2, tapi disebabkan dia punya masalah tu, dia lagi sukar untuk dia continue. Sebab dia lagi fikir saya kena bagi makan anak, saya kena kerja untuk anak saya. Saya kena pay my bills, So ini actually creates a vicious cycle lah, walhal diorang ni boleh dirawat awal, boleh sembuh, tapi instead diorang kita delay, dia punya rawatan tu. Okay. Next slide. So ini nanti boleh baca, saya tinggalkan sebab ini just mainly apa points dia lah. So kita tahu there are many barriers, ada banyak barrier dan kekangan dalam saringan kanser payudara, dalam mendapatkan rawatan awal di kalangan pejuang kanser payudara. Tapi the most important thing yang tadi adalah dua tu lah, dari segi pengetahuan, dari segi kewangan. Itu the main thing. So apa yang kita ada polisi-polisi dekat Malaysia ni, dan apakah kita punya role as healthcare workers, petugas kesihatan di Malaysia ni untuk kita address isu-isu kekangan di kalangan kanser payudara ni lah, terutama dari segi normalizing the stigma lah,
di dalam masyarakat kita. Okay, so kalau Dr. Amin boleh next slide. Okay, so contoh kita kena share ya, success stories macam ni. Okay, pesakit ni dia dah lebih dari 5 tahun diagnosa dia. Okay, dia ceritakan berapa banyak rawatan ya. So I think this kind of stories are important lah ya. Dan memang banyak reports kata okay, cancer survivors should share their story so that orang akan tahu okay, memang rawatan tu memang banyak tapi one, you can have a good quality of life. You can combat this disease. It's not the end of the world lah ya. Okay, so next. Okay, so dan bila kita tahu ada kekangan, ya, in fact ada kajian juga dan negara-negara membangun juga dia ada identify, dia panggil facilitators, ya. Apa yang boleh kita gunakan sebagai penggalak wanita-wanita di Malaysia ini untuk mendapatkan saringan dan rawatan awal. So things such as educational materials, brochure, walaupun kita rasa remeh, tapi sebenarnya ia ada membantu juga ya. Bila kajian tu kalau you dapat educational materials ni membantu tak? Dia sebenarnya membantu ya. Khususnya pada saya untuk warga-warga yang before millennials lah ya. Okay, tapi untuk yang after millennial generation ya, generation X, Y dan sebagainya ni, kita perlu utilize online networks. So dia kena buat banyak modalities lah, banyak methods ya. Sebab kita tahu wanita tu ada banyak kategori umur, ada banyak jenis kan. So we need to suit differently to different kinds of women lah ya. Okay, dan yang paling utama yang banyak kajian yang nyatakan adalah kalau you ada positive experience dengan saringan you. So kalau dia hadir saringan and dia rasa, oh okay saringan ni dia puas hati, dia rasa selamat, dia rasa tidak malu, she will actually encourage her friends, her family and also encourage herself to remain engaged in that care. Maknanya dia tidak akan default appointment, dia lebih cenderung untuk ikut ya nasihat petugas kesihatan. So itu memang telah dilakukan lah oleh kajian-kajian dan negara-negara lain. Okay, next slide Dr. Amin. Okay, so ini saya adapt dari salah satu jurnal. Saya pun dah bagi kepada Dr. Amin. Bila ada masa boleh tuan-tuan dan puan-puan baca. So memanglah akan ada banyak kekangan ya, banyak kajian, report dari negara-negara lain yang menunjukkan memanglah terlalu banyak kekangan untuk saringan kanser payudara ni. Tetapi dia ada faktor-faktor yang boleh menggalakkan participation ataupun sambutan penyertaan kepada saringan kanser payudara lah, khususnya dari segi improving the knowledge, attitude and belief of these women lah in the population ya. Okay, saya just nak highlight yang health insurance ni. Okay, saya rasa yang di masa sekarang ni pun amat-amat ni lah ya, maknanya signifikan lah sebab kita sekarang ni di era yang kita perlu ada insurans kesihatan ya. Okay, so memang kita ada kita ada public health facilities, kita ada government hospital kan. Kenapa kita nak ada insurans kesihatan? So kita actually banyak kajian yang menunjukkan even dekat Malaysia sendirilah bila kita tak ada insurans kesihatan tu, kita terpaksa satu tunggu lama kan untuk mendapatkan appointment di fasiliti-fasiliti kerajaan. So kalau kita terpaksa tunggu lama dan kita punya staging atau diagnosa kanser tu mungkin ambil masa lah. Dan kita lewat untuk treatment. Sedangkan kita boleh buat the earlier part tu much earlier. Yeah? So not to say health insurance ni untuk rawatan saja, untuk saringan pun. Maknanya kalau kita ada insurans kesihatan, at least kita boleh pergi ke swasta. Yeah? Tapi of course this is not for everyone. Sebab itu kita perlu ada polisi untuk melindungi mereka-mereka golongan yang berpendapatan rendah. Tapi I think the important part especially for this lecture lah ya, adalah komunikasi. Ya, saya memang tadi pun saya cucu dengar juga. Saya memang setuju ya, cakap Dr. Amin lah ya. Kita perlu latih petugas kesihatan kita untuk lebih mudah berkomunikasi. Ya, sebenarnya kalau kita tanya ya pejuang-pejuang kanser payudara ni, mereka memang nak cakap. Cuma kita tak ada orang approach saja. So komunikasi itu memang salah satu perkara yang penting. Okay, I think the last slide ni adalah mostly dari segi prioritization lah. Okay, contoh during disaster. Sekarang ni pandemic COVID-19. Nanti next 5-10 tahun kita pun tak tahu kan apa disaster. Kok banjir. Kan banjir pun disaster juga. So macam mana kita nak prioritize care for breast cancer patients, care for women with symptoms of breast cancer di kala pandemic dan disaster. So
That one I think boleh baca dan have a think about it. Okay, and as a conclusion, I think the last few slides, okay. So we need to normalize breast cancer. Satu, kita kena cakap lah yang ini memang tak normal, ya. Sebab terutama di kalangan warga emas kita, ya, di kalangan kakak-kakak, makcik-makcik saudara kita, this is not normal dan mereka perlu tahu. And another thing, kalau tengok yang gambar yang atas, ya, sebelah kanan tu, men also can get breast cancer, ya. So sebenarnya memang ada lelaki yang diagnosed with breast cancer, ya, bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. So kita selalu lupa, ya, kita selalu ingat breast cancer ni adalah a women's disease, but it's truly everyone can get breast cancer, ya. Okay, and the next few slides, okay, saya just nak share that we need to normalize lah, we need to talk about breast cancer lah, ya. We can combat breast cancer, yeah. We can live with breast cancer. We can have a good quality of life with breast cancer, yeah. Having cancer is not the end of the world, yeah. Kalau dalam Islam itu kan ajal itu di tangan Tuhan, ya. Bila-bila masa saja kita boleh mati lah, ya. But breast cancer is it gives you a more significance of your life, yeah. So at least okay, now you need to do things that you really need to do, yeah. So we need to show this kind of stories with our patients, with our families. We need to start with ourselves first lah. Ya, di kalangan keluarga-keluarga kita sendiri, saya pastilah, saya rasa contoh saya sendiri pun suka, ya, nak cakap pasal kanser dengan mak saya, nak suruh mak saya cek sendiri kanser cek sendiri payudara pun macam segan silu. Tapi I guarantee you once you start, senang saja. Ya, it's the starting part tu yang agak sukar sikit lah. Tapi once kita dah start tu insyaAllah tak ada masalah lah. Okay, and I think that's all for my lecture. Sorry, for my talk. So, okay, so as you can see, dalam nona pun ada. So, you know, it's possible to have a good quality of life. Yeah, not all cancer survivors are those yang you see sick at the hospital. Yeah, there are cancer survivors in the community, yeah, yang memang aktif lah, kerja macam biasa, macam tak ada apa-apa. And they actually, if you detect earlier, memang dia punya survival rate is much higher. So that's why we need to get more women, yeah, to know about their own breast, ya. Jalankan pemeriksaan saringan kanser payudara, ya. Kalau sendiri di bilik air ataupun dekat klinik-klinik kesihatan, ya. Dan kita sebagai petugas kesihatan, saya rasa that's why bila kita sibuk macam mana pun kan, ada je women tu kita kena take that opportunity, because we must remember that there is a high risk of breast cancer in Malaysia. And kita tahu risk of mortality very high. So we need to get them earlier, as early as possible. So itu saja dari saya lah. Kalau ada apa-apa, and saya pun dah kongsikan dua lah. Ada banyak reference tapi dua yang saya rasa good lah untuk baca berkenaan barriers dan stigma dalam breast cancer ni. Tapi kalau ada apa-apa, siapa-siapa nak tanya boleh lah, ya. Itu saja dari saya. Remember, early detection saves lives, ya. Thank you. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Dr. Sufiani atas ceramah yang penuh informasi dan membuka mata kita, ya. Saya buka ruang untuk pertanyaan. Boleh terus tanya on the spot kepada Dr. Sufiani. Sekiranya ada, masih ada masa berbaki beberapa minit lagi. Persilakan puan-puan. Ada soalan? Dr. Amin, saya just nak tanya, dalam kos ni memang petugas-petugas kesihatan kena buat interview lah, ya, kena buat research tentang kanser payudara. Petugas kesihatan kita, dia akan menggunakan satu skrip untuk menjalankan intervention, memberikan emotional dan psychosocial support, sokongan untuk penduduk di Segamat pergi ke klinik LPPKN di Segamat untuk mendapatkan clinical breast examination, dan sekiranya perlu akan mendapatkan mammogram di KPJ Hospital. Jadi kami melatih petugas kesihatan dengan harapan mereka boleh memberi appointment, memujuk
para penduduk di Segamat sehingga sampai tahap mereka boleh memberikan appointment. Menjawab soalan ke, Doktor? Jawab. Okay. Good for you all lah. Saya rasa memang as I said, saya pernah buat qualitative research lah ya di kalangan cancer survivors, and I think those were some of the memang upset lah bila kita tahu kan, sebab mereka ni yang memang dah diagnose dengan breast cancer. Tapi saya rasa untuk tuan-tuan dan puan-puan semua ya, like I said lah, kita cuba talk, let it be normal lah ya. So bila kita normalize breast cancer ni, insyaAllah ya, pengetahuan dan awareness itu yang kita penting lah dalam masyarakat kita tu. Ya, kajian ni adalah mixed method. Kami mensasarkan sekurang-kurangnya 500 penduduk Segamat untuk menjalani clinical breast cancer examination yang ditanggung oleh grant pendidikan ni. Harapnya kami dapat cecahlah jumlah yang diperlukan. Okey, kalau tak ada soalan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Sufiani. Kalau lepas ni ada soalan boleh sampaikan kepada saya dan saya sampaikan kepada Dr. Sufiani. Okey, ada kat chat ada. Okey, terima kasih Dr. Sufiani. Kalau macam tu kita stop dulu untuk memberi sorry Dr. Amy, bolehkah saya tanya Dr. Sufiani satu question? Silakan. Adakah mammogram, kalau mau buat mammogram itu perlu umur 40 ke atas ya? Okey, Madam Yao ke tu? Madam tanya soalan? Madam T. Oh, Madam T. Okey, kalau lihat dekat slide tu, dia umur 40 tahun ke atas, tapi dia ada tulis kat situ symptomatic. Maksudnya mereka yang ada gejala, ya, mereka yang ada simptom dan mereka yang ada high risk. So tak semestinya mereka yang umur 40 tahun lah. Maknanya mereka yang ada risiko tinggi, contoh ada family history of breast cancer ya, ataupun mereka yang ada LAM lah, memang kita advise to do further screening ya. Tapi sefaham saya usually kalau age tu less than 40 ataupun dia tengok breast jugalah ya. So apa yang akan berlaku adalah bila kita detect through clinical breast examination, akan ada referral ke hospital dan hospital akan tengoklah ya dari segi kesesuaian umur ya, faktor payudara lah ya, maknanya size structure payudara tu sama ada sesuai untuk mammogram ke atau sesuai untuk ultrasound. Dan dia akan advise accordingly lah. Tapi in general more than 40. Thank you very much. Terima kasih Madam T atas soalan. Kalau tentu saya serahkan majlis kepada Puan Nadia sekiranya bersedia untuk melakukan latihan role play yang bermula pada minggu lepas. Dipersilakan Puan Nadia. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih Dr. Amy. Minta maaf saya punya line tak berapa kuat. Jadi lepas ni saya akan sharekan screen tapi saya terpaksa tutup video sekejap lah. Okay, so untuk sesi kali ni kalau puan-puan semua ingat, minggu lepas kita ada nak buat role play ataupun latihan amali untuk beberapa case study tapi tak sempat. Jadi kita akan continue hari ni dengan beberapa case study lah. Okay, kita akan mula. Saya akan sharekan screen untuk case study yang pertama. Kejap ya. Okey, ini adalah amali kajian kes lah. Contoh-contoh kes yang mungkin berlaku macam yang Encik Rafi bagi tahu tadi, kita akan telefon responden nak pujuk dia untuk pergi ke CBE. So jadinya mungkin akan ada beberapa
alasan ataupun ketakutan daripada responden itu sendiri. Jadi kalau kita tengok mali kes yang pertama ni, saya bacakan, ini adalah kisah Puan Ros. Puan Ros tu dia adalah kawan rapat, andaikanlah kawan rapat puan-puan semua. Jadi Puan Ros ni adalah seorang suri rumah, ada anak 5 orang. Puan Ros bagi tahu kat puan-puan pada satu hari dia sakit pada kedua-dua payudara. Lepas tu dia juga cakap dia malu nak pergi klinik dan tak yakin nak ceritakan tanda-tanda yang dialami, terutamanya kepada doktor lelaki. Lepas tu Puan Ros juga bergantung kepada suaminya untuk pengangkutan sebab dia tak pandai bawa kereta and then dia pun tak ada lesen kereta, dan juga percaya bahawa suaminya tidak akan menyokong niatnya untuk datang ke saringan kanser payudara sebab suami dia lebih menyukai rawatan tradisional. Jadi Puan Ros tanya apa yang patut dia lakukan pada puan-puan. Dia tanya puan-puan nak buat macam mana ni? Okey, sebagai seorang petugas kesihatan, apakah nasihat anda kepada Puan Ros dalam situasi ini? Saya berikan dalam 1 minit untuk puan-puan fikirkan apa yang kita perlu cakap kalau dalam situasi ni. Nanti saya akan buka ataupun panggil seorang lah untuk bagi contoh jawapan. Sementara itu kalau ada apa-apa soalan ataupun tak faham, boleh bagi tahu ataupun boleh tanya. Kalau ada sesiapa yang dah bersedia nak bagi jawapan, boleh bagi tahulah. Sementara tu saya nak bagi tips sikit lah untuk kita bagi jawapan kepada responden ataupun kes-kes macam ni, kita kena kenal pasti apa masalah dia dulu. Kenal pasti masalah dia dulu. Boleh tengok dekat poin pertama, poin kedua dan poin ketiga apa masalah dia. Okey, ada jawapan ada Puan T, Madam T nak cuba kata dengan adanya teknologi jadi boleh tahu dengan cepat. Okey, apa pendapat Puan Nadia? Jawapan Madam T? Ya betul Puan T tepat sekali. So dengan adanya teknologi boleh tahu lebih cepat, terutamanya pada macam mungkin maksud Puan T pasal lebih menyukai rawatan tradisional tu ke macam mana? Ya Madam T, mungkin kalau Madam T nak explain further apa Ya, kalau sudah kalau mammogram kita dapat tahu dengan cepat itu apa yang lara kita yang ada apa barang. Kalau tradisional dia sangat lambat. Ini mungkin akan macam mana cakap melambatkan how to say selamatkan lebih cepat. Ya, saya faham Madam T. You can speak in English if it's easier for you. How to say if teknologi kita cepat tahu itu result, nanti kita boleh secepat mungkin buat lawatan dengan yang tepat. Kalau tradisional itu dia lambat, mungkin dia akan spread surat terlalu lambat. Mungkin ini baru ada stage yang doktor kata stage 1, ada 90% boleh survive, tak ada masalah. Kalau sampai 3-4 mungkin kos lagi mahal, lagi sakit, lagi itu ambil lebih panjang masa untuk memulihkan. Okey, Nadia, Puan Nadia ada apa-apa komen?
Ya, Dr. Amy, thank you Madam T. So jawapan Madam T sangat-sangat tepat untuk poin yang ketiga. Puan Ros bergantung pada suaminya. Jadi kalau jumpa ataupun ada responden yang masa Puan T atau yang lain call, boleh gunakan ayat tu. Boleh bagi tahu tidak ada salahnya mempercayai ataupun mencuba rawatan tradisional, tapi pada masa yang sama bagi mengelakkan mengambil masa terlalu panjang dan keadaan jadi lebih serius adalah lebih baik untuk lakukan pemeriksaan lebih awal. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak Madam T. So saya buka kalau ada sesiapa yang nak jawab bagi masalah nombor 2 dan masalah nombor 1 dalam poin tersebut. Kalau tengok kat situ, Puan Ros kata dia sakit tapi dia malu nak pergi klinik. Lepas tu dia cakap dia tak yakin nak menceritakan tanda-tanda terutamanya kepada doktor lelaki. Sorry ya, saya boleh tanya tak? Kalau ini situation, bolehkah kita macam how to say boleh tapi LPPKN assign kebanyakan doktor perempuan kan? Kalau in hospital saya tak pastilah. Tapi kalau kita pergi hospital, bolehkah kita macam kita pergi hospital, bolehkah kita macam request saya mau jumpa doktor perempuan tak? Ini soalan. Okey. Terima kasih atas soalan Madam T. Sebelum saya jawab soalan tu ada jawapan ada cadangan jawapan daripada Puan Azlina. Kita berikan laluan pada Puan Azlina dulu. Okey. Okey, dengar suara saya? Dengar. Dengar, okey. Okey, untuk persoalan yang pertama tu stigma. Biasanya wanita-wanita yang yang ada masalah walaupun kecil kan, dia malu macam orang kata tak ada makan kan. Jadi stigma tu biasanya mengganggu diorang punya kehidupan. Kalau cakap sekarang mesti kalau suami dapat suami yang memahami, mungkinlah suami tu akan segera membawa isteri tu pergi jumpa doktor. Jadi bila situasi dapat ahli keluarga yang tidak memahami, so wanita yang kadang-kadang tertekan dengan keadaan diri kan, dengan kehidupan, masalah anak-anak, keuangan, kalau yang hidup di luar bandar, so untuk cakap kalau dia ada tanda-tanda kanser kan, jadi dia nak meluahkan sesuatu tu memang orang kata susah lah kan. Feedback daripada kami ni sebagai petugas kena cari solusi untuk meyakinkan. Stigma ni kadang-kadang kita nak meyakinkan orang sangat-sangatlah orang kata menguji diri kita kan. Kalau kita nak cakap sesuatu tu berjaya ke tak, boleh ke, dapat feedback yang baik ataupun tidak. Itu pendapat saya lah. Stigma ni kadang-kadang dia memang sangat-sangat beratlah bagi individu yang ada masalah kewangan, kehidupan, lagi satu masalah anak, suami yang tak memahami. Itu faktor-faktor lah yang menyumbang diorang kalau nak bercakap tentang kesihatan mereka, lebih baik mereka diamkan diri sahaja daripada mereka memberitahu ataupun mengutarakan masalah mereka. Itu pendapat saya lah. Puan Nadia? Okey Dr. Amy, terima kasih Puan Azlina. Ya, sangat-sangat betul untuk poin yang pertama dan kedua tu adalah stigma, iaitu ketakutan. Lagipun stigma ni dah membelenggu kita tu daripada awal lagi, daripada kecil kita rasa takut dan sebagainya. Jadi adalah tugas kita untuk bagi support
biasanya orang akan, untuk kes macam ni, dia akan takut untuk cerita dekat orang yang terdekat, contohnya suami. Tapi bila ada petugas kesihatan ataupun orang luar yang datang, lebih-lebih lagi perempuan semua yang ada background dalam BCSS, mereka akan lebih selesa untuk bagi kepercayaan tu pada kita dan bersetuju untuk menjalankan CBE untuk langkah seterusnya. So jadi tugas kita ada dekat situlah, kita cuba, insyaAllah kalau berjaya alhamdulillah, kalau tidak mungkin kita boleh cuba lagi pada masa akan datang. Terima kasih banyak Puan Azlina. Jadi okey, ini untuk kajian kes yang pertama. Saya akan teruskan satu je lagi kajian kes yang kedua. Selepas ni saya akan jawab soalan Madam Tis sebagai penutup, yang risau. Okey, kajian kes yang kedua ni Cik Lily nama dia. Dia berumur 51 tahun. Dia ni businesswoman lah, bekerja keras menguruskan perniagaan. Pada satu hari Cik Lily dapat maklumat ada program percuma saringan kanser payudara dekat Segamat. Dalam panggilan puan-puan pada Cik Lily, Cik Lily cakap dia ada buat pemeriksaan sendiri beberapa kali, tapi dia tak konsisten dan tak berterusan sebab sibuk bekerja. Ini perkara yang biasa berlaku lah, mungkin pada diri kita pun sama juga. Lepas tu Cik Lily ni takut nak dapatkan pemeriksaan payudara klinikal sebab dari doktor ataupun mammogram kerana takut sakit, sebab dengar cerita daripada orang-orang lah. Dan sebagai petugas kesihatan yang terlatih, boleh tak saya tahu apa yang puan-puan akan terangkan pada Cik Lily dalam situasi ni? Okay. Saya try. Ya Puan Rahimah. Di sini kita gunakanlah pengalaman kita yang kita telah buat, mammogram ke, screening ke, itu bagi kepahaman pada dia yang bahawa kita tak sakit dan apa ni untuk diri kita sendiri. Jadi kita dah melalui semua kan, macam kita dah buat mammogram apa semua, jadi kita kan pengalaman kita pada dia. Itu je pandangan saya. Ya, terima kasih Puan Rahimah. Betul tu, sebenarnya kita punya pengalaman memang sangat-sangat membantu dalam meyakinkan orang untuk membuat, sebab dia rasa kita dah buat, kita dah tahu, kita dah lalui, so kepercayaan tu akan meningkat lebih lagi. So terima kasih banyak-banyak Puan Rahimah. Jadi sebab kita kesuntukan masa, saya kongsikan kat sinilah format jawapan yang boleh dijawab sekiranya menemui kes seperti ini. So kalau perasan tadi Cik Lily dia kata dia tak ada masa sebab dia sibuk. Jadi kita boleh bagi tahulah kalau kita pergi klinik kesihatan ataupun hospital mungkin lama, tapi kita ada berita gembira sebabnya kita akan jemput dia untuk jalankan pemeriksaan dekat LPPKN. Seperti yang kita tahu kat LPPKN ni kurang pesakit, jadi masa yang diambil tu tidak lebih 20 minit. Okey, untuk yang takut sakit tu tadi Puan Rahimah dah jawab, jadi saya tak akan ulang semula. Dan kita ada beberapa lagi case study dan juga format jawapan yang mungkin kita akan kongsikan selepas dalam sesi selepas ni, atau kita boleh kongsikan dekat dalam WhatsApp group lah nanti. Terima kasih banyak-banyak semua. Setakat itu sahaja untuk bahagian saya hari ini. Terima kasih banyak-banyak Puan Nadia atas dua case study tadi. Jangan risau ya puan-puan, walaupun nampak macam setiap case study tu ingatkan satu je masalah perempuan kat luar kan. Tapi sebenarnya kalau cerita pasal masalah berkaitan dengan kanser ni, dia akan datang bertimpa-timpa. Maksudnya macam bukan hanya satu, kadang-kadang 2-3. Dalam skrip perbualan yang puan akan berlatih minggu hadapan, boleh katakan hampir ke semua masalah ni berbelas-belas jugalah contoh jawapan yang boleh puan rujuk dan gunakan apabila perlu membuat panggilan telefon tu nanti. Jadi puan boleh praktis dalam bersama kita ataupun dalam grup untuk tengok kalau dalam kes takut apa kita boleh jawab. Kalau dalam kes ada masalah kewangan, apa kita boleh bagi cadangan atau syorkan, apa jalan penyelesaian yang kita boleh bagi kepada mereka. Untuk buat dalam sesi ni mungkin masa tak cukup, tapi kita boleh kongsikan dokumen dan kita boleh praktis
pada sesi akan datang. Okey, saya nak menjawab soalan Madam T ya. Okey, untuk peraturan lah ya. Sekarang ni sebenarnya kami pun dah rujuk kepada pakar pembedahan Prof Aisyah daripada Pusat Perubatan Universiti Malaya yang akan bagi talk kepada kita kelas minggu hadapan. Prof Aisyah dah cakap kata untuk pemeriksaan payudara dan juga mamogram, setiap kawasan pemeriksaan adalah kawasan bebas lelaki. Kecuali kalau pesakit tu lelaki lah. Ya, maksudnya kita boleh cakap dengan jaminan bahawa sekiranya ada wanita yang cakap saya nak dapatkan check up lah, saya punya breast ni, saya rasa sakit. Tapi saya segan lah, saya semalu lah kalau doktor yang saya jumpa ni lelaki. Saya tak selesa. Kita boleh cakap kepada mereka bahawa pesakit boleh minta doktor perempuan. Dan sekiranya tak ada doktor perempuan, mereka akan diberi nurse ataupun jururawat untuk membuat saringan sebab ianya hanyalah saringan. Jadi kita mahu yang penting menjalani saringan tu. Keselesaan pesakit amalan diutamakan. Jadi ni bukannya pasal sebab tak ada, saya rasa tak ada jadi saya tak mau pergi. Tak, ada. Boleh minta ataupun boleh bagi tahu. Masa saya kecil pun kalau saya pergi hospital, kalau saya rasa nak cerita pasal penyakit yang berkaitan dengan wanita, saya cakap je dekat kaunter pendaftaran, nak doktor perempuan boleh. Memang akan dapat. Ya, lagi-lagi lah sekarang tu dalam masa 20, 30, 40 tahun dulu. Kalau sekarang ni kalau kita minta memang banyak doktor wanita, jururawat wanita pun lagilah ramai kan. Jadi boleh minta. Mamogram semuanya juru X-ray wanita yang lakukan. Tak ada yang lelaki. Dan sekiranya ketakutan tu masih menebal, boleh bawa teman, anak ataupun kawan ke tempat pemeriksaan, tak ada masalah. Jadi boleh beritahu ya sekiranya ada kawan kita, adik-beradik kita, kawan saudara mara kita ataupun ibu kita yang masih rasa macam malu, cakap ya malu itu adalah normal. Tetapi sekiranya malu sebab nak berdepan dengan petugas kesihatan lelaki ataupun doktor lelaki, itu tak betul ya. Itu tak terjadi pun. Untuk pemeriksaan payudara, kita ada staf wanita untuk handle daripada A sehingga Z. Kecuali lah bila dah sampai ke peringkat pembedahan, iaitu memang kita nak yang terbaik. Ya, contohnya macam pakar pembedahan. Jadi yang tu kita dah tak perlu fikir pasal nak doktor lelaki ke perempuan ke. Sebab masa tu memang berdepan dengan hidup atau mati. Tapi ini untuk saringan wanita. Ya, kita dahulukan keselesaan dan juga keyakinan pesakit untuk dapatkan saringan. Does that answer your question, Madam T? Okay, ada apa-apa soalan lagi? Mungkin ada part-part yang saya tertinggal juga. Okay, kalau tak ada sebab kita pun lebih masa 18 minit, saya ucapkan terima kasih. Sebenarnya ada satu slot ya, video yang saya nak kongsikan. Tapi tak apa, saya akan kongsikan melalui WhatsApp bersama dengan video minggu lepas dan juga saya akan kongsikan poster. Kita tunggu minggu hadapan sebab poster juga video tu sangat berkaitan dengan ceramah Prof Dr. Aisyah yang akan terangkan daripada awal macam mana nak buat saringan di klinik LPPKN tu, apa yang akan berlaku. Sebab kita sebagai petugas kesihatan, kita takkan buat. Kita takkan guna hands kita akan guna kata kita buat pada pesakit. Kita pujuk dan kalau mereka tanya apa yang sebenarnya nak buat ni? Yang itu yang perlukan pengetahuan kita. Kita terangkan, ceritakan. Oh sebenarnya ini yang akan berlaku. Okey, tak perlu takut, tak sakit. Yang ni saya dah dilatih oleh tim dan juga dapat ceramah daripada pakar pembedahan dan seterusnya. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita tutup majlis? Terima kasih kerana sesi bergambar sebelum tamat. Kalau macam tu saya mohon buka video sekejap untuk kita ambil gambar.